Ahmad telah memulakan karya autobiografi beliau iaitu Sejambak Kenangan dengan penceritaan mengenai zaman sewaktu beliau masih kecil. Beliau telah dilahirkan pada 14 November 1913 di Bukit Raja Kelang dan pada mulanya beliau telah diberikan nama sebagai jantan oleh pihak pendaftar, namun telah diubahkan kepada Abdul Samad bin Ahmad oleh bapanya sendiri. Di samping itu, zaman sewaktu beliau kecil juga banyak mengisarkan tentang sifat kenakalannya yang sering dimarahi dan dipukul oleh ibunya sendiri sebagai sebuah bentuk didikan dan pengajaran kepada anak-anak. Selain itu, sewaktu beliau kecil juga, bapanya iaitu Ahmad sering membawa beliau pulang ke kampung untuk menziarahi nenek yang sudah tua dan uzur. Hal ini bagi menerapkan nilai kasih sayang serta hubungan yang erat antara seorang ibu dan anak. Neneknya yang dikenali sebagai Wan juga sering menceritakan mengenai cerita-cerita tauladan yang banyak mengandungi unsur nasihat dan pengajaran kepadanya. Hal ini telah mula membangkitkan minat Samad terhadap membaca dan seterusnya menyelami bidang sastra melalui sastra tulisan tangan oleh bibi, ibunya serta Tok Busu. Terusnya, pada waktu beliau remaja, beliau telah berpindah ke beberapa sekolah kerana bapa beliau bertukar tempat kerja. Selain itu, beliau juga telah menyertai pancaragam dan mengikut abangnya menjadi seorang bangsawan dan pemuzik pada usia 14 tahun. Beliau telah bermain pelbagai alat muzik seperti saksofon. Beliau juga telah menduduki peperiksaan Junior Cambridge di High School Kelang. Namun begitu, beliau telah gagal dalam peperiksaan tersebut. Oleh itu, beliau mengambil keputusan untuk menerima tawaran bekerja di Akhbar Majlis di bawah pimpinan Abdul Rahim Kajai. Ketika dewasa, Samad Ahmad telah menceburi bidang penulisan dan penerbitan. Beliau merupakan salah seorang pengarang bagi Akhbar Majlis. Dari situ beliau dapat mengetahui segala isu yang berlaku di negara ini. Beliau pernah menjadi tahanan pihak Inggeris dan dipenjarakan di penjara Changi bersama dua orang rakannya, Syamsuddin Saleh dan Abdullah Sani. Beliau telah berkahwin dengan Mariah yang merupakan guru bahasa Jepunnya. Beliau juga dapat merasai kehidupan pada zaman pemerintahan Jepun yang penuh dengan kesengsaraan sehingga zaman pemerintahan Inggeris semula. Selepas syarikat majlis mengalami kerugian, beliau telah membuat keputusan untuk berhenti dan menulis karyanya sendiri. Beliau telah dipilih untuk berkhidmat dengan Dewan Bahasa dan Pustaka bahagian pengarang. Beliau juga telah terlibat secara aktif dalam penerbitan Kamus Dewan. Seterusnya, penceritaan adalah satu kaedah untuk menunjukkan sesuatu peristiwa atau cerita yang telah berlaku. Penulis Samad Ahmad juga menggunakan kaedah penceritaan ini dalam hampir sebahagian topik dalam karya autobiografinya yang berjudul Sejambak Kenangan. Antara contoh yang dapat dilihat yang diambil daripada topik 15 iaitu penulis telah menceritakan tentang tentangan-tentangan yang dibuat oleh orang Melayu terhadap penubuhan Malayan Union. Tambahan pula, penulis juga turut menceritakan tentang perjalanan dua kongres yang dibuat oleh Dato' On sebagai pengerusi Persatuan Melayu disebabkan desakan orang ramai dari awal perjalanan kongres sehingga tamat kongres tersebut. Selain itu, dalam topik 17, penulis turut menceritakan tentang apa yang berlaku antara pihak Akhbar Majlis dan UMNO adalah satu salah faham sahaja. Kaedah seterusnya yang digunakan oleh penulis ialah kaedah deskripsi. Sebagai contoh, dalam topik 13, penulis telah menjelaskan perihal wajah gurunya yang sentiasa muram, serius, jarang tersenyum dan tidak pernah ketawa. Selain itu, dalam topik 18, penulis telah menjelaskan segala kepribadian dan keistimewaan sifat yang terdapat pada Tuan Syed Nasir. Baiklah, bagi kaedah imbas kembali. Secara amnya, imbas kembali ini adalah lebih kepada penulis mengingati semula apa perkara ataupun peristiwa yang telah terjadi kepada beliau pada zaman sebelumnya. Kaedah ini sangat lazim dengan karya autobiografi kerana penulis itu sendiri yang menceritakan kisah ataupun pengalaman beliau. Dalam karya Sejambak Kenangan oleh Samad Ahmad ini, daripada analisis kami mendapati bahawa hampir kesemua topik menggunakan kaedah imbas kembali ini, kecuali dalam beberapa topik tertentu yang tidak menggunakan kaedah ini. Dan sebagai contoh, dalam topik
Satu, penulis ada menyatakan bahawa beliau akan mengingati seberapa banyak perkara yang telah diingati oleh beliau kerana sudah terlalu tua, dan beberapa peristiwa kecil semasa kecil dan peristiwa lain yang beliau alami sebagai seorang tokoh budaya dan juga sastra. Kaedah lain yang digunakan oleh Sama Ahmad dalam penulisannya ialah sebab dan akibat. Kita dapat melihat dalam contoh topik yang keempat yang dinyatakan penyakit demam malaria yang memberi kesan kepada otak dan pendengarannya menyebabkan keputusan beliau merosot dan mendapat kedudukan yang bawah di dalam kelas. Begitu juga dalam topik yang kelima yang dinyatakan kedudukannya terlalu jauh dengan barisan hadapan menyebabkan beliau tidak dapat memberikan perhatian terhadap apa yang disebutkan oleh pengawas peperiksaan, dan beliau telah gagal dalam peperiksaan junior Cambridge dan ia menjadikan kegagalan pertama sepanjang beliau bersekolah. Sebab dan akibat lain yang dapat digambarkan dalam topik yang ke-8 ialah disebabkan kilang penerbitan jatuh mudum, karya penulisan beliau telah terkendala dan menyebabkan beliau telah mengambil keputusan untuk tidak menyambung karyanya dan membakarnya. Sumber utama yang digunakan oleh penulis dalam karya beliau yang berjudul Sejambak Kenangan ialah melalui pengalaman penulis sendiri sejak beliau kecil sehingga beliau meningkat dewasa. Sebagai contoh, dalam topik 9 dan 10, penulis menceritakan tentang pengalaman beliau menjadi tahanan British dan dimasukkan ke penjara Changi di Singapura bersama dua orang rakannya yang bernama Syamsuddin Saleh dan Abdul Mahsani. Beliau juga menceritakan tentang pengalaman beliau berada di penjara kepada Ketua Pengarang Haji Abdul Kajai yang diceritakan dalam topik 12. Selain itu, beliau juga menceritakan tentang pengalaman beliau dan penduduk di kampung beliau semasa pemerintahan Jepun sehingga zaman pendudukan semula Inggeris. Baiklah, sumber yang seterusnya adalah pemerhatian yang digunakan dalam topik 3, 12, 17, 18, 19 dan 21. Sebagai contoh, penulis suka memerhatikan ibu dan bibiknya membaca hikayat atau syair di rumah dan ini telah melahirkan minat beliau terhadap amalan membaca. Selain itu, penulis turut memerhatikan segala gerakan yang dilakukan oleh rakyat sehingga membawa kepada kelulusan rang Undang-Undang Bahasa Kebangsaan dan penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia. Setelah dianalisis secara keseluruhannya, dapat dilihat ada beberapa kandungan yang dipersetujui dan ada beberapa kandungan yang tidak dipersetujui oleh pengkaji. Antara perkara yang tidak dipersetujui oleh pengkaji adalah apabila akhbar majlis menegur salah seorang ahli politik di dalam akhbar dan pengkaji merasakan tindakan ini sangatlah menjatuhkan maruah ahli politik tersebut. Perkara yang paling diminati oleh pengkaji adalah apabila penulis iaitu Sama Ahmad berani menegur pihak sekolah yang mengagung-agungkan lagu kebangsaan Inggeris dan tindakan ini sebenarnya dipersetujui oleh pengkaji. Jadi secara keseluruhannya segala kritikan baik ataupun buruk yang dilontarkan oleh pengkaji sebenarnya sekadar pandangan dan pendapat sahaja, walaupun pada hakikatnya segala baik ataupun buruk penulis sahaja yang mengetahuinya. Jadi karya Sejambak Kenangan ini sebenarnya sangat memberikan inspirasi kepada anak muda demi memperjuangkan hak ataupun perkara yang baik demi masa depan negara.